Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Berita hari ini yang berkaitan dengan warisan. Warisan tak mampu buat perubahan, kata Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan parti warisan tidak memiliki kemampuan dan kekuatan jika mahu melaksanakan perubahan melalui PRU 15. Bekas Perdana Menteri itu berkata, warisan tidak mempunyai calon yang cukup selain tetap dianggap parti berasal dari Sabah walaupun berjaya melebarkan sayap ke Semenanjung. Pengurusi Parti Pejuang Tanah Air itu berkata, warisan pada PRU 15 kehilangan beberapa wakil rakyat sekaligus menggambarkan keadaan sebenar parti itu belum cukup kukuh untuk mencabar parti besar lain. Warisan tidak cukup calon, ia masih baru dan tidak dikenal di Semenanjung, hanya dikenali sebagai parti Sabah. Di Sabah pun ramai keluar warisan. Apa yang warisan boleh buat? Tiada, katanya pada sidang media selepas melancarkan Parti Pejuang di Sabah hari ini. Dr. Mahathir mengulas kewajaran sama ada gerakan tanah air GTA atau pejuang mahu bekerja sama dengan parti di Sabah, khususnya warisan bagi menentukan pembentukan kerajaan selepas PRU 15 nanti. Beliau menekankan GTA hanya mahu bekerja sama dengan pemimpin atau parti dianggapnya mempunyai kualiti diperlakukan, yaitu tidak berdepan tindakan undang-undang, tidak ada rasuah atau berdepan masalah lain. Katanya seperti di Sarawak, GTA boleh bekerja sama dengan GPS jika ia mahu bekerja sama dan menolak kerjasama dengan pihak lain. Warisan sebelum ini menyatakan parti itu mahu menjadi kingmaker pada PRU 15 dengan bertanding di semua 25 kerusi parlimen di Sabah, Labuan dan 26 kerusi di Parlimen Semenanjung. Sementara itu mengulas mengenai tawaran jawatan Timbalan Perdana Menteri untuk Sabah dan Sarawak yang disuarakan Barisan Nasional dan PH, Mahathir berkata beliau bimbang ia hanya janji pilihan raya. Jika janji itu ikhlas kita sokong, tetapi saya risau ia hanya janji pilihan raya, lepas menang nanti dia buat lain, katanya. Dalam pada itu Mahathir berkata GTA tidak membuat janji kosong kepada Sabah berikutan meletakkan calon atas tiket pejuang di 15 daripada 25 kerusi parlimen di Sabah pada PRU 15 ini. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PRU 15. Pemimpin bekas pemimpin PAS calon langsung BN No Omar Muhammad Salim sah gugur. Barisan Nasional menamatkan calon bagi-bagi 7 kerusi parlimen yang tidak diumumkan sebelum ini, menampilkan 2 calon langsung masing-masing dari PAS dan bekas pemimpin PAS. Dalam pada itu, Tan Sri No Omar dan Datuk Seri Muhammad Salim Muhammad Sharif sah tidak dicalonkan semula bagi mempertahankan kerusi parlimen Tanjung Karang di Selangor dan Jempol di Negeri Sembilan. Setiausaha Agung BN Datuk Seri Muhammad Zamri Abdul Kadir dalam satu kenyataan memaklumkan 2 calon itu adalah Datuk Chi Abdul Matnawi kerusi Parlimen Tumpat dan Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali di Parlimen Kuala Nerus. Daripada 7 kawasan ini, 2 kawasan itu yaitu Tumpat dan Kuala Nerus menyaksikan BN menampilkan 2 calon secara direct candidate atas sifat keterbukaan dan perpaduan, katanya. Cik Abdullah adalah penyandang kerusi Parlimen Tumpat merangkap timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan yang digugurkan oleh PAS bagi PRU 15, manakala Khairuddin penyandang kerusi Kuala Nerus yang juga setiausaha Majlis Syura Ulama PAS. No yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi diganti Datuk Muhibah Habibah Muhammad Yusof yang juga Ketua Wanita UMNO bahagian Tanjung Karang. Muhammad Salim yang juga pengurusi Risda dan Ketua UMNO bahagian Jempol pula diganti dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serting Datuk Syam Sulkahar Muhammad Deli dan juga Timbalan Ketua UMNO bahagian berkenaan. Bagi Parlimen Kuala Pilah, calon BN adalah Timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Pilah merangkap Adun Senaling Datuk Adnan Abdul Hasan. Manakala calon Bandar Tun Razak adalah pengurusi MCA Bandar Tun Razak Datuk Chew Yukin. Pengurusi Parlimen Batu Kuala Lumpur pula menampilkan naib Presiden MIC Datuk Koilan Pillai.
Dengan pengumuman itu menjadikan jumlah kerusi yang akan ditandingi oleh BN bagi kawasan parlimen adalah sebanyak 178. BN yakin calon-calon yang dikemukakan dengan pelbagai latar belakang dan kelayakan ini insya Allah mampu menggalas amanah mewakili kepentingan rakyat apabila dipilih kelak, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tabah, jangan gelabah, Alhamdulillah, ketereh menang. Jangan gelabah, jangan tutup bilik gerakan, jangan cepat patah semangat. Kita ikut perkembangan dengan sabar dan tabah. Demikian pesanan penyandang kursi Parlimen Ketere, Tan Sri Anwar Musa yang digugurkan daripada selarai calon Barisan Nasional pada PRU 15 kepada semua petugas pilihan raya partinya di kawasan berkenaan. Setiap perbuatan mesti didahulukan dengan berfikir panjang. Kita ikuti perkembangan dengan tenang dan jangan lebarkan perpecahan, terutama dalam kalangan rakyat seperjuangan serta umat Islam. Adalah kita disalahertikan? Adakah kita difitnah dengan fitnah yang memilukan? Namun kita harus kekal pada kebenaran dan kejujuran. Insya Allah ada hikmah dan ganjaran di kemudian hari. Salam persahabatan dan bersama menjaga ukhuwah kita sesama Islam, katanya dalam hantaran melalui Facebook. Selasa lalu, pengurus CBN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan Ketua Puteri UMNO Kelantan Marzwani Ardila Arifin sebagai calon bertanding di kursi Parlimen Ketere pada PRU 15. Anwar merupakan antara 4 menteri daripada BN dan Kabinet bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob digugurkan sebagai calon PRU 15. Tiada lagi menteri berkenaan ialah Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim yang juga penyandang kursi Parlimen Arau, Menteri Sains dan Teknologi Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Baba serta Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamed Sadiq iaitu Kota Tinggi. Seterusnya Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia memaklumkan Marzwani Ardila Arifin dan ada bertanya kepadanya apakah harus dibuat kerana perlu mengisi borang percalonan hari ini. Jawapan saya konsisten, teruskanlah seperti biasa. Beliau nak jumpa saya pagi ini. Saya katakan sempurnakan semua urusan dulu. Sewaktu panggilan ke majlis pengumuman di Pusat Dagang Dunia Kuala Lumpur WTC KL pun sama, beliau meminta keputusan saya. Jawapan saya sama juga, pergilah dan terimalah. Alhamdulillah ketereh tenang, katanya. Tabah, jangan gelabah, Alhamdulillah ketereh menang. Jangan gelabah, jangan tutup bilik gerakan, jangan cepat patah semangat. Kita ikut perkembangan dengan sabar dan tabah. Demikian pesanan penyandang kursi Parlimen Ketere, Tan Sri Anwar Musa yang digugurkan daripada selarai calon Barisan Nasional pada PRU 15 kepada semua petugas pilihan raya partinya di kawasan berkenaan. Setiap perbuatan mesti didahulukan dengan berfikir panjang. Kita ikuti perkembangan dengan tenang dan jangan lebarkan perpecahan, terutama dalam kalangan rakyat seperjuangan serta umat Islam. Adalah kita disalahertikan? Adakah kita difitnah dengan fitnah yang memilukan? Namun kita harus kekal pada kebenaran dan kejujuran. Insya Allah ada hikmah dan ganjaran di kemudian hari. Salam persahabatan dan bersama menjaga ukhuwah kita sesama Islam, katanya dalam hantaran melalui Facebook. Selasa lalu, pengurus CBN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan Ketua Puteri UMNO Kelantan Marzwani Ardila Arifin sebagai calon bertanding di kursi Parlimen Ketere pada PRU 15. Anwar merupakan antara 4 menteri daripada BN dan Kabinet bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob digugurkan sebagai calon PRU 15. Tiada lagi menteri berkenaan ialah Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim yang juga penyandang kursi Parlimen Arau, Menteri Sains dan Teknologi Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Baba serta Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamed Sadiq iaitu Kota Tinggi. Seterusnya Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia memaklumkan Marzwani Ardila Arifin dan ada bertanya kepadanya apakah harus dibuat kerana perlu mengisi borang percalonan hari ini. Jawapan saya konsisten, teruskanlah seperti biasa. Beliau nak jumpa saya pagi ini. Saya katakan sempurnakan semua urusan dulu.
Sewaktu panggilan ke Majelis Pengumuman di Pusat Dagang Dunia Kuala Lumpur WTC KL pun sama, beliau meminta keputusan saya. Jawapan saya sama juga, pergilah dan terimalah. Alhamdulillah ketere tenang, katanya.